Kalau sekadar ada 100,000, bagi saya, pandangan saya, cukuplah sekadar beli rumah yang dah siap terus. Duit dah ada dah. Tiba-tiba datang pula dilema. Yelah, nak beli rumah. So, sama ada nak beli rumah dah siap ke, ataupun beli tanah ke, ataupun beli tanah buat rumah atas tanah ke, ataupun beli tanah jual dulu kemudian bawa buat rumah ke. So, ada dilema yang pelbagai. So, sekiranya anda ada duit untuk sama ada beli rumah atau beli tanah ini dan mempunyai dilema ini, jadi tonton video ni sampai habis. Steady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Erman bin Taib, selaku seorang ejen hartanah berdaftar. Baik, okey. Sekarang ni kita nak tengok persoalannya sekiranya anda berada dalam satu corner decision, nak tengok sekarang ni adalah duit sikit, sama ada nak beli rumah secara cash, ataupun nak beli tanah, ataupun beli tanah, buat rumah, sebagainya. Okey, kita tengok dahulu, okey. Persoalan tips yang pertama yang saya ingin tanyakan, yang sebagai panduan kepada anda ialah dari segi jumlah duit yang ada itu. Berapa banyak duit yang kita ada? Contoh, kita ada RM100,000. Contoh, kita ada RM100,000 je kan? So, bila kita ada RM100,000, persoalannya sekarang ni nak beli rumah ke ataupun nak beli tanah? Ini akan menjatuh kepada satu situasi yang sangat subjektif. Pasal apa? Jumlah duit ni akan menentukan kejayaan hasil pelaburan yang kita buat. Kalau sekadar ada RM100,000, bagi saya, pandangan saya, cukuplah sekadar beli rumah yang dah siap terus. Pasal apa? Rumah dah siap ni dia dah selesai segala cabaran nak buat rumah tersebut. Dari segi pembinaan, struktur, dia punya infrastruktur, kemudian dari segi nak dapatkan CF, Certificate of Fitness, semua pemaju dah selesai. Kan dia keluarkan satu harga RM100,000. Tapi kalau kita hanya ada sekadar RM100,000, kita nak beli tanah dan kita berkeinginan nak buat rumah. So dekat sini contohnya beli tanah je pun dah RM100,000. Dah sekarang kita tak ada duit. So menjadikan kita terpaksa pula buat pinjaman untuk bina rumah di atas tanah tersebut. So menjadi satu persoalan baru, adakah sesuai dan layak ke tidak kita nak buat pinjaman untuk bina di atas tanah tersebut. So tips yang pertama bergantung kepada jumlah duit yang kita ada. Ini akan berkait rapat dengan bagaimana direction yang sesuai, sama ada nak beli rumah cash ataupun beli tanah. Baik, persoalan yang kedua, tips yang kedua adalah pemahaman skill dan juga pengetahuan kita tentang pelaburan hartanah tersebut. Kalau kita ni bukan daripada background yang biasa buat rumah, yang suka buat renovation, yang tahu tentang proses, perundangan, dari segi kelulusan yang terlibat untuk membina rumah di atas tanah, alamak ai. So dekat sinilah yang menjadikan kosnya akan jadi sangat tinggi. Yang asalnya kita lukis-lukis, duduk dengan arkitek lebih kurang, tengok-tengok RM300,000. Sekali bila dah lalu proses, tengok-tengok banyak kelulusan kita kena buat. Silat-silat satu peringkat kena betulkan balik. Dia punya perbezaan daripada original bajet yang kita buat tu biasanya 30 ke 40% akan burst. So kalau duit kita tak banyak, dalam keadaan pengetahuan kita pula sedikit tentang perkara itu, bagaimana nak membina rumah dengan baik atas tanah, so ini akan menjadikan benda tu kemungkinan sampai peringkat yang paling ekstrim jadi terbengkalai pula. Elok-elok kita ada duit, boleh duduk tenang pada rumah yang kita buat sendiri, somehow at the end kita tak boleh teruskan dengan baik. Pasal apa? Pasal kapasiti kewangan kita tak cukup nak selesaikan rumah yang kita bina tu. Yang ketiga, iaitu kriterianya berbalik kepada kriteria tujuan kita terhadap pelaburan hartanah tersebut. Kita beli rumah tu sama ada untuk duduk sendiri ataupun untuk tujuan pelaburan. Dia dua ni sahaja yang selalunya orang beli rumah, dia dua direction yang kena tentukan sebelum membeli. Kalau duduk rumah, kita beli rumah tu untuk duduk sendiri, sudah tentu design, kriteria, dia punya persekitaran dan sebagainya, semuanya berkait rapat dengan kriteria yang kita nak sebagai duduk sendiri. Tapi kalau kita beli tanah untuk tujuan pelaburan, sesuai ke tidak tanah tersebut bagi tujuan pelaburan yang kita nak? Contohnya, saya beli tanah tersebut untuk buat sewaan. Kan kita nak sewakan kemudian. So kita kena bina rumah. Bina rumah pula kita kena tengok pula persoalan, adakah ada orang nak menyewa ke di kawasan tersebut. So ini akan berbalik kepada kriteria yang menunjukkan bagaimana kita nak buat keputusan dengan baik. Okey? So sekiranya anda mempunyai dilema, sekarang ni dah ada duit sikit, nak beli rumah dah siap ke ataupun beli tanah? Dia harap 3 tips wajib ini memberikan panduan anda dengan baik dan dapat buat keputusan dengan baik. Sekiranya video saya ini berjaya untuk membantu anda memahami sesuatu, anda belajar sesuatu daripada video saya ini, mohon jasa baik untuk like, komen, share dan juga subscribe, dan insyaAllah jumpa anda nanti di video akan datang. Steady!